Assalamualaikum and selamat pagi kepada Dr. Zubaili. Hari ini kami ingin membuat presentation tentang projek 2 iaitu kerjaya dalam bidang keselamatan maklumat, rangkaian dan sistem. Nama saya Wan Nafasa Najwa dan ini semua ahli kumpulan saya iaitu Nazira, Tam dengan Lee Kuan Yi. Okey, saya akan jelaskan untuk pengenalan keselamatan maklumat. So, keselamatan maklumat adalah sejenis amalan yang dirancang bagi jaga keselamatan data pribadi daripada akses dan pengubah suaya yang tak dibenarkan. So, untuk istilah keselamatan dan keselamatan cyber selalunya boleh ditukar ganti, tapi dua istilahnya benda yang lain. Dua perkara mereka merupakan dua perkara yang tak sama, berbeza. So ada tiga prinsip dalam keselamatan maklumat iaitu kerahsiaan, confidentiality, integrity dan sumber yang sah, authenticity. So ancaman terhadap keselamatan maklumat datang dalam berbagai bentuk yang tidak terhad kepada bencana alam, kerosakan komputer atau pelayan server dan pencuri fizikal. Untuk jenis-jenis serangan di dalam keselamatan maklumat, teknologi pada hari ini sangat berkembang besar. Seperti yang kita dapat lihat, ekonomi, politik, perubatan, pendidikan dan sains teknologi semuanya bergantung kepada teknologi maklumat dan komunikasi iaitu ICT. Tetapi dalam kecanggihan tu, teknologi tidak menjamin sepenuhnya untuk melindungi sistem dari diserang ancaman penceroboh. Antara serangan-serangannya adalah penghalangan penyampaian perkhidmatan denial of service, iaitu di mana DOS ni mengancam keselamatan sistem komputer dengan mengambil tindakan dengan cara membanjiri trafik dengan banyak data sehingga data dari host yang berdaftar itu tidak dapat memasuki ke dalam sistem untuk menghalang sistem berfungsi secara normal. Yang kedua adalah pemalsuan dan penyamaran identiti, di mana penceroboh akan menghantar pesanan melalui email serta berlaku penyalahgunaan dan pencurian identiti, maklumat dan penipuan. Yang ketiga adalah pencerobohan, iaitu penceroboh menceroboh laman web, membuat kerosakan kepada sistem, melakukan pindaan kepada konfigurasi. Yang keempat iaitu virus. Virus adalah program yang membiak bagi menjangkiti fail atau program lain di dalam sistem komputer seperti Windows dan hard disk. Next, saya akan terangkan bahawa statistik dalam keselamatan maklumat, serangan cyber berlaku 2,244 kali sehari dan setiap 39 saat sekali. Ini juga menunjukkan bahawa nama pengguna dan kata laluan yang paling sering dicuba adalah admin dan digunakan dalam 43% dari semua pencubaan penggodaman. Di samping itu, sebanyak 52% pelanggaran data melibatkan penggodaman. Ini menunjukkan bahawa 32 hingga 33% daripada semua serangan merangkumi phishing atau social engineering. 28% melibatkan malware. Selain itu, 21% dari semua pelanggaran data disebabkan oleh kesalahan. 15% mempunyai kesalahan pengguna yang diberi kuasa sebagai pelakunya. Selain itu, terdapat 92% perisian hasad dihantar menggunakan email. 56% daripada 1,300 pakar keselamatan IT yang disurvey bersetuju bahawa pencegahan pancingan data adalah keutamaan mereka. Ini menunjukkan bahawa dengan 92% perisian hasad dihantar melalui email, mungkin sudah waktunya untuk mempertimbangkan beberapa perkhidmatan penyaringan spam email teratas di pasaraya. 1 daripada 36 peranti muda Alia mempunyai aplikasi yang berisiko keselamatan tinggi.
Sementara 1 dari 36 peranti dengan aplikasi yang berpotensi berbahaya dipasang tidak terdengar terlalu buruk. Kita harus ingat bahawa 10,553 aplikasi mudah alih berbahaya disekat setiap hari. Dan akhirnya 82% majikan mendapati bahawa terdapat kekurangan pekerja keselamatan cyber yang berkelayakan. Pada masa ini, terdapat 1 juta jawatan yang tidak dipenuhi dalam keselamatan cyber dan tidak ada pekerja yang ada. Situasi tidak mungkin bertambah baik sebelum 2021 ketika 100% organisasi besar dijangka membuka posisi dalam bidang ini. Next. Untuk unjuran keperluan tenaga kerja, seperti yang kita tahu, bidang IT adalah bidang yang sangat tinggi permintaan, terutamanya ketika teknologi sekarang semakin berkembang maju. Berdasarkan kerajaan akhbar tersebut, di situ dinyatakan bahawa bidang ICT merupakan bidang yang paling berpeluang untuk mendapatkan pekerjaan. Antara pekerjaan yang tinggi permintaan adalah seperti pakar IT keselamatan, sebab teknologi sekarang semakin berkembang, jadi keselamatan harus dipertingkatkan. Sains komputer, pengurus IT dan sebagainya. Dah. Okey, untuk maklumat berkaitan peluang kerjaya, iaitu Cyber Security Analyst, yang mana kami dapat maklumat ini daripada LinkedIn, iaitu nama syarikat dia One Secure Asia Pte Ltd, iaitu dia ada syarikat Singapura dengan Malaysia. Tapi yang ni untuk syarikat Malaysia. Nama jawatan itu ialah Information Security Analyst, iaitu penganalisis keselamatan maklumat. Skop kerja untuk security analyst ni adalah untuk menjaga sistem rangkaian klien dari diserang, seperti menjaga firewall mereka, sistem pengesanan pencerobohan, firewall aplikasi web dan pencegahan kehilangan data. Selain itu, skop kerja untuk security analyst ni adalah untuk memantau rangkaian dan sistem dari diserang ancaman DDoS. Okey, permulaan untuk gaji security analyst ni adalah 2,200. Untuk pertengahan pula antara 2,800 hingga 4,500. Yang tertinggi iaitu 5,000 dan ke atas. Okey, subjek yang perlu diambil untuk jawatan ini adalah information security dan network security. Maklumat cyber security analyst ni saya dapati daripada Adani binti Kamal, iaitu jawatannya cyber security analyst level 2 yang bekerja di syarikat iaitu One Secure Asia. Kemahiran tambahan yang perlu ada adalah kemahiran dalam mentadbir sistem, kemahiran dalam rangkaian keselamatan dan kemahiran dalam membuat penyelidikan tentang trend terkini dalam bidang keselamatan maklumat. Okey, yang kedua, maklumat yang kami terima adalah security engineer, iaitu dari syarikat CYS Army Sdn Bhd. Nama jawatan adalah security engineer, iaitu jurutera keselamatan. Skop kerja adalah untuk menguji infrastruktur rangkaian aplikasi web dan mudah alih. Gaji untuk security engineer ini adalah permulaan antara 2,500 hingga 2,800. Pertengahan antara 6,000 hingga 7,000. Tertinggi adalah 10,000 dan ke atas. Subjek yang perlu diambil adalah software engineering dan network security. Nama pemberi maklumat untuk security engineer ini adalah Muhammad Irsyad bin Ahmad, iaitu jawatan sebagai security engineer dari syarikat SYS Army Sdn Bhd. Kemahiran tambahan yang perlu ada adalah kemahiran dalam pengokodan, iaitu kena tahu tentang C Sharp, C, PHP dan Python. Selain itu perlu mempunyai banyak pengetahuan tentang keselamatan komputer dan teknikal dalam mengeksploitasi kod. Yang ketiga adalah info dari Kementerian Kesihatan Malaysia.
nama jawatannya adalah Network Engineer Jurutera Rangkaian. Skop kerjanya adalah melindungi data, perisian dan perkakasan dengan mengkoordinasikan, merancang dan melaksanakan langkah-langkah keselamatan rangkaian. Kedua adalah menggantikan komponen perkakasan rangkaian yang rosak apabila diperlukan. Dan akhirnya memantau prestasi rangkaian untuk menentukan apa penyesuaian perlu dilakukan. So, permulaan gaji adalah dari 2,000 hingga 2,500 dan pertengahan adalah 3,800 hingga 5,000 dan tertinggi adalah 6,000 dan ke atas. Subjek yang perlu diambil adalah sistem, application dan products. So, maklumat ini pemberi kejayaan adalah namanya adalah Abdul Hafaz bin Abdul Rahman dan jawatannya adalah IT Junior and Networking. So, kemahiran tambahan adalah kemahiran dalam Microsoft, profesional pengurusan projek dan perpustakaan infrastruktur teknologi maklumat. Yang seterusnya, syarikat yang dia bekerja adalah Petronas. Jawatan yang dipegang adalah Head of Cyber Security Threat Intelligence, iaitu ketua bagi kepintaran ancaman keselamatan cyber. Skop kerja bagi pekerjaan ini adalah untuk mencari data daripada pelbagai sumber, meneliti dan membina hipotesis, memberi maklumat yang akan digunakan untuk menentukan tindakan yang berbeza dalam organisasi. Bagi permulaan gaji bagi jawatan tersebut bermula daripada 7,000, pertengahan 11,000 dan tertinggi adalah 13,000 dan ke atas. Subjek yang perlu diambil bagi jawatan ini adalah Information Security, Computer Science, Computer Engineering, Software Engineering dan Data Science degree. Maklumat tersebut saya dapat daripada Fahmi Aziz yang memegang jawatan sebagai Head of Cyber Security Threat Intelligence yang bekerja di Petronas, dan kemahiran tambahan yang diperlukan bagi pekerjaan tersebut adalah kemahiran berkomunikasi. So yang seterusnya ialah DEVSEC OPS Engineer. So untuk nama syarikat ni dia sama seperti yang kedua tadi, iaitu Swiss Army Sendirian Berhad. So nama jawatan ialah DEVSEC OPS Engineer. So skop kerjanya adalah melakukan penyelidikan R&D. So untuk peringkat gaji permulaan ialah RM3,500. Bagi pertengahan ialah RM7,000 dan yang tertinggi boleh capai RM10,000. Subjek yang perlu diambil untuk kejayaan ini dia information security, dan maklumat yang ini diberi oleh orang yang bernama Ahmad Ashraf Mustafa. So jawatan dia adalah DEVSEC OPS Engineer dan dia bekerja dalam Swiss Army Sendirian Berhad. So kemahiran tambahan yang diperlukan adalah Network Security, Cloud Computing, Python and API. So untuk kesimpulan, keselamatan maklumat adalah sebuah bidang yang penting untuk zaman sekarang sebab dia dapat menjaga keselamatan data pribadi atau data korporat daripada akses dan pengubahsuaian yang dilarang. So kecanggihan dan kepesatan ICT hari ini mendatangkan banyak kesan yang negatif kepada pengguna komputer dan internet. So antaranya adalah beberapa jenis ancaman seperti penghalangan penyampaian perkhidmatan, denial of services DOS, pemalsuan dan penyamaran identiti, pencerobohan dan virus. So teknologi maklumat merupakan antara bidang yang
mudah untuk mencari pekerjaan bagi para mahasiswa yang baru bergraduat dari universiti. Okay, itu saja daripada komplain kami. Terima kasih.